We got Juju in the house. We got Juju in the house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaus bin Muhammad Zakir, nombor metrik 221092-193. Kumpulan saya akan membentangkan video mengenai adat dan budaya Melayu. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Bertepatan dengan tema tugasan yang diberikan iaitu penghayatan adab dan etika dalam adat resam dan budaya yang diamalkan di Malaysia, penerangan terhadap adat resam dan budaya akan dihuraikan. Adat resam ialah adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum, membawa maksud kepada adat, tertib, tata cara dan sistem peraturan sebagai suatu kebiasaan dalam setiap kelompok etnik dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Setiap etnik yang ada di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India maupun Bumiputera, Sabah dan Sarawak masing-masing mempunyai adat resam yang berlainan bagi melambangkan identiti adat dan budaya mereka. Kebudayaan untuk Melayu pula merujuk kepada keseluruhan sistem kehidupan yang dipraktikkan oleh masyarakat Melayu. Dalamnya terkandung unsur sosial, kepercayaan, sistem, simbol, unsur teknologi, ekonomi dan organisasi yang menjadi milik bersama masyarakat Melayu. Tajuk khusus tugasan pada kali ini adalah adat dan budaya Melayu. Antara adat dan budaya Melayu yang masih wujud dan diamalkan oleh masyarakat kaum Melayu sehingga kini ialah adat perkahwinan, adat kelahiran dan adat kematian. Bagi budaya pula ialah budaya menyambut hari perayaan iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha bagi kaum Melayu bagi mereka setiap tahun. Untuk peringkat bagi adat dan budaya ini akan diterangkan oleh kawan saya untuk video seterusnya. Juju in the house. Nama saya Adan Najmi Zakir Muhammad Feiruz, nombor metrik 2210927171. Hari ini saya akan bentangkan tajuk tentang isu dan kajian adat dan budaya Melayu. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik seperti kaum Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian kaum inilah menyebabkan wujudnya kepelbagaian bahasa, agama, budaya dan adat resam. Antara adat resamnya ialah dari segi adat agama, adat perkahwinan, kelahiran, kematian dan lain-lain. Namun yang demikian, dengan berlakunya arus kemodenan tahun demi tahun, adat dan budaya terutamanya bagi Melayu kini semakin hampir dilupuskan atau dilupakan. Situasi ini sudah tentu menimbulkan kerisauan sekiranya adat dan budaya Melayu ini hilang dan ditelan oleh arus kemodenan. Justru, adat dan Melayu kian hilang terutama dalam kalangan generasi muda. Terdapat beberapa halangan yang menyebabkan adat dan budaya Melayu ini sukar dikekalkan, iaitu dari pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini adalah berkaitan dengan pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita hingganya memberi kesan terhadap norma hidup masyarakat serta mempengaruhi adat dan budaya orang Melayu. Bukan itu saja, kurangnya pendedahan ini mengenai adat dan budaya oleh pihak yang tertentu seperti ibu bapa terhadap anak mereka. Sekian, terima kasih. Juju in the house. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Safwan Saifullah bin Sami dan saya akan membentangkan objektif kajian bagi tajuk yang telah kami kaji. Yang pertama adalah mengenal pasti sumber-sumber sejarah yang tepat dan benar. Malah secara tidak langsung, ini akan dapat memberi pemahaman dan melatih diri dalam membuatkan satu kajian bersifat ilmiah. Yang kedua adalah mengkaji latar belakang asal-usul kaum Melayu. Yang ketiga adalah mengkaji adat resam Melayu seperti perkahwinan, kelahiran dan kematian. Yang keempat adalah mengkaji budaya masyarakat Melayu seperti perayaan, pakaian dan makanan. Seterusnya saya akan masuk sedikit dalam skop kajian, yang mana yang pertama adalah adat. Penggunaan istilah adat resam adalah bermaksud adat kebiasaan, aturan yang menjadi adat resam seperti makan tertib, bersopan santun dalam bertutur adalah menjadi sifat dan tabiat manusia secara semula jadi yang diikuti turun-temurun. Pendapat di atas berkaitan pula dengan pendapat yang mengatakan adalah adat resam kebiasaan daripada suatu perbuatan yang diulang-ulangkan dan telah diterima oleh masyarakat sebagai satu peraturan hidup yang mesti dipatuhi. Dan manakala perkataan adat dalam bahasa Inggeris iaitu custom memberi maksud suatu adat dan kebiasaan. Baiklah, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Muhammad Haikal Hakimi Berizwan. Saya akan sambung untuk skop kajian yang seterusnya, iaitu budaya. Okey, budaya setengah pendapat telah mendefinisikan budaya sebagai warisan sosial sesuatu masyarakat, sistem idea, nilai, kepercayaan, pengetahuan, norma dan adat yang dikongsi bersama oleh semua orang dalam masyarakat. Okey, yang seterusnya kita akan tengok iaitu tradisional untuk skop kajian yang seterusnya. Iaitu tradisional memberi maksud suatu tradisi, kepercayaan, adat resam dan suatu adat tradisional yang menurut adat resam dan kebiasaan, iaitu diberitahu oleh Mansur Ahmad Saman 1997. Sekali untuk skop kajian adalah ajaran Islam. So ajaran Islam ini bermaksud penerimaan dan pendudukan kepada Maha Esa, iaitu Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan penganutnya haruslah memberi sepenuh ketaatan dan juga harus menyembahnya. Okey, sebagai penganut agama Islam, hendaklah melakukan segala perintahnya dan juga meninggal segala larangannya. Dan juga penganut agama Islam ini juga haruslah menyandarkan diri kepada dua sumber yang amat penting, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Itu sahaja daripada saya, serba sedikit untuk skop kajian. Assalamualaikum. We got Tuju in the house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ani bin Abdul Aziz. Nombor titik saya 22109296. Hari ini saya akan membentangkan tentang aktiviti dan proses kajian adat dan budaya Melayu. Jadi adat saya, adat pertama ialah adat perkahwinan. Yang pertama, merisik. Ia bertujuan untuk menengok atau meninjau keadaan si gadis dan memastikan gadis tersebut masih belum berpunya dan menyelidik latar belakang mengenai gadis tersebut. Seterusnya, meminang. Bila tahu gadis tersebut belum berpunya, pihak keluarga lelaki akan tetapkan hari untuk menghantar rombongan peminangan. Proses peminangan ini hanya dilakukan oleh kaum keluarga terdekat sahaja. Dalam proses tersebut, kedua-dua belah pihak akan berunding untuk meletakkan tarikh dan masa yang sesuai untuk adat bertunang. Tapi sekarang ni biasanya orang akan buat sekali je, merisik dan meminang. Seterusnya, bertunang. Pihak lelaki akan diwakili oleh keluarga dan saudara mara yang terdekat sahaja untuk upacara bertunang. Majlis pertunangan ini diadakan di rumah keluarga perempuan dan hantaran haruslah terdiri daripada tepat sirih atau sirih junjung sebagai bingkisan utama sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti bunga rampai, buah-buahan, kuih muih dan pakaian. Perkara yang dibincangkan dalam majlis pertunangan ialah tarikh, akad nikah dan perkahwinan serta nilai hantaran. Seterusnya, berinah. Berinah dilakukan pada malam hari sebelum majlis perkahwinan. Tujuan berinah ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor serta untuk memperindah calon pengantin wanita agar kelihatan lebih berseri. Upacara ini melambangkan kesiapan pasangan pengantin tersebut untuk mendirikan rumah tangga. Dan yang terakhir sekali ialah merenjis atau tepung tawar. Ia merupakan salah satu adat di dalam sebuah perkahwinan yang masih kekal hingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Zainuddin. Metrik saya 22109288. Okey, apa yang saya akan bentangkan iaitu adat kematian. Okey, yang pertama, kenduri arwah atau tahlil hari pertama, ketiga, ke-44 dan ke-100 hari. Yang kedua adalah binaan hiasan di atas kubur. Okey, adat yang kedua ialah adat kelahiran, itu mengandung. Okey, yang pertama, melenggang perut. Okey, seterusnya, sewaktu bersalin, persediaan akan diuruskan oleh keluarga berkenaan. Okey, yang ketiga itu potong tali pusat dengan menggunakan 9 buluh. Di atas sekeping wang perak RM1. Okey, yang seterusnya adalah azan ataupun iqamat. Okey, seterusnya adalah membelah mulut, iaitu yang mengikut daripada budaya Hindu. Okey, yang seterusnya adalah berpantang. Berpantang adalah menjalani pantang yang bermaksud larangan. Okey, seterusnya adalah tempoh berpantang. Maksudnya wanita tersebut dilarang dari makan makanan mengikut kehendaknya atau melakukan sesuatu yang berat. Okey, seterusnya adalah bertungku. Bertungku dipercayai dapat membantu perut wanita bersalin kembali normal. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibn Hakim bin Sulaiman. Aspek kali ini yang saya keterangkan ialah aspek kesenian. Pertama kali iaitu wayang kulit. Wayang kulit merupakan sejenis seni teater yang menggunakan bayang-bayang yang terhasil daripada sinaran cahaya di sebalik sebuah layar kain putih. Gaya wayang kulit yang paling terkenal ialah wayang kulit siam. Seterusnya ialah makyong.
Mak Yung merupakan sebuah drama tari Melayu yang menggabungkan elemen lakonan dan tarian yang digayakan dengan muzik vokal dan instrumental. Ianya dipentaskan sebagai pementasan di Raja di bawah naungan Kesultanan Kelantan dan lazimnya dimainkan oleh kaum Hawa. Seterusnya ialah tarian Kuda Kepang, iaitu jenis tarian yang mendapat pengaruh Hindu dan Islam. Ianya mengisahkan sebuah cerita atau keadaan emosi umum dengan muzik. Ianya kebiasaannya dimainkan di majlis keramaian sempena menyambut orang kenamaan, perkahwinan dan hari perayaan, dan seterusnya ianya dimainkan oleh orang Johor. Assalamualaikum, nama saya Nafis Azri bin Muhammad Nasir. Jadi kita akan teruskan dengan analisis dan dapatan kajian. Berdasarkan kajian dibuat menggunakan Google Form dan mendapat seramai 81 orang responden. Majoriti responden terdiri daripada golongan 21 hingga 30 tahun. Terdapat beberapa soalan yang diajukan. Contohnya seperti, adakah masyarakat pada masa kini berpegang teguh dengan adat resam dan budaya? Terdapat seramai 50 orang menjawab ya, dan seramai 31 orang menjawab tidak. Soalan seterusnya, adakah tarian tradisional semakin dilupakan? Seramai 31 orang memilih jawapan neutral, 4 orang sangat tidak setuju dan 22 orang sangat bersetuju dengan kenyataan di atas. Dapat disimpulkan secara sedikit bahawa ramai golongan muda yang kurang pegangan terhadap adat resam yang telah diamalkan sejak dulu kala. Setakat ini saja bagi saya, bagi analisis dan dapatan kajian. Kita teruskan dengan rumusan dan refleksi. Terima kasih. We got Tuju in the house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azalan bin Mahmud, nombor matrik 221-092-185. Saya ingin membentangkan tentang refleksi diri. Secara keseluruhannya, apa yang saya dapat simpulkan dan dari pembentangan rakan-rakan saya sebentar tadi di dalam topik yang bertajuk adat dan kebudayaan ini, jelaslah di sini bahawa adat merupakan satu konsep seperti yang difahami oleh orang Melayu yang umum dan luas maknanya, serta pembahagian dan pengkategoriannya. Apa jua yang diatur dan disusun oleh orang Melayu, ia dikategorikan sebagai adat. Walaupun secara umumnya adat hanyalah bermaksud budaya pada masa kini. Bahkan konsep adat pada masa kini ianya disempitkan kepada adat istiadat sahaja, atau dalam hal-hal tertentu ianya juga dimaksudkan sebagai protokol. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan suatu struktur yang terpenting di dalam hubungan sosial Melayu, serta ia juga dapat mengukuhkan antara budaya dan masyarakat. Oleh itu, adat ialah kehalusan perlakuan yang ditakta atau ditempa melalui proses sosialisasi yang telah diwujudkan oleh para pemimpin yang terdahulu untuk melahirkan masyarakat yang bermoral, berakhlak dan beretika. Akhir kalam dari saya untuk penutup refleksi diri ini ialah saya ingin menyampaikan pepatah Melayu yang mengatakan bahawa rosak kelapa jika salah ukur, rosak manusia jika salah diatur. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.